ada satu isu yang saya telah sentuh tadi, iaitu apa yang dilakukan oleh beberapa peguam ataupun secara khususnya salah seorang peguam yang mewakili Siti Bainu yang juga boleh dipersoalkan. Saya minta maaf sebagai pengamal undang-undang, saya perlu menyentuh perkara ini sebab perkara ini dibangkitkan oleh ramai pihak. Adakah ini caranya untuk amalan guaman? Sebelum saya komen perkara itu, saya nak sentuh sedikit sebanyak secara ringkas. Saya telah mulakan sesi bual bicara bukan saja dengan saudara Fadli untuk beberapa tahun ini, tapi sejak 2018 saya telah memulakan sesi bual bicara dengan pihak-pihak lain. Ada siri-siri mingguan. Siri kita tak ada masa. Ada kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Dan dah lebih pada 100 bual bicara saya kendalikan. Tapi pada setiap satu bual bicara, saya tidak membincangkan secara khusus mendalam kes saya. Itu etika. Dan apabila ada dalam beberapa program macam sekarang ni pun ada soalan. Soalan program-program tersebut ada soalan secara live yang ditanya tentang kes saya bawa, maka saya akan maklumkan, saya minta maaf, saya adalah peguam yang mengendalikan kes tersebut, jadi tidak boleh saya nak huraikan hujah-hujah saya di situ, di sini. Sebab tugas saya sebagai peguam adalah untuk menghuraikan pembelaan atau peristiwa rentetan fakta di mahkamah, bukan untuk melayan media sosial. Media sosial kita buat sekarang ni adalah untuk memberi penjelasan kepada rakyat tentang konsep perundangan, bukan tentang intipati mana-mana kes. Kita tak bincang secara mendalam intipati kes Sam Keting, dan kita tidak ingin bincang secara mendalam kes tentang anak syurga Bella kita. Jadi saya tidak nampak kenapa peguam wajar kalau mereka rasa netizen telah salah faham bahawa ini bukan kes pengabaian tapi adalah kes dera, contohnya seperti macam. Maka perkara ini boleh dibangkitkan melalui proses perundangan lain. Kalau dikatakan pihak media telah salah lapor, maka ada cara untuk membangkitkan perkara itu dengan pihak media. Boleh juga dibawa suatu permohonan untuk kebenaran mengambil tindakan penghinaan terhadap media tersebut jika laporannya adalah tidak adil dan memberi persepsi yang salah tentang perjalanan perbicaraan. Tetapi peguam jangan pergi ke media sosial untuk berkongsikan intipati perbicaraan, sebab apa yang awak kongsikan mungkin adalah bahagian yang awak telah soal balas, tapi ianya pun masih belum lengkap. Sebab apa yang awak soal balas, jika pun betul menunjukkan kesilapan dalam laporan media, belum lengkap sebab pihak pendakwa raya belum soal utama. Kenapakah awak tidak berlaku adil untuk menunjukkan setiap satu soalan awak yang telah disoal balas oleh pendakwa raya? Jadi itulah pokoknya. Kita bukan menjalankan perbicaraan di media sosial. Bila kita melakukan perkara itu, maka kita tidak boleh salahkan netizen. Kita tidak boleh salahkan orang biasa untuk memberi komen-komen yang melampau terhadap perbicaraan tersebut. Sebab yang mendorong kepada mereka melakukan perkara itu adalah peguam sendiri. Betul, saya setuju. Peguam itu sendiri. Sebab itulah etika-etika ini wujud. Sebab etika ini bukan wujud dipetik daripada langit. Time tested, bertahun-tahun, beratus tahun. Telah pun melalui konsep-konsep ni, apa yang boleh dibuat oleh peguam di dalam mahkamah, apa yang tidak boleh dibuat di luar, atau apa yang boleh dibuat di luar. Dan kalau perkara itu dibuat di luar, sekarang kita tengok akibat. Saya ambil satu contoh. Terdapat seorang doktor. Sebab saya tergerak untuk membincangkan perkara yang saudara Fadli, sebab perkara ini saya lihat menjadi terlampau cacar marba. Dan saya perlu menyentuh perkara ini, bukan untuk menuding jari kepada sesiapa, tetapi untuk memberi sedikit penjelasan dan fahaman agar sistem kedaulatan undang-undang, perundangan dan kehakiman dapat kembali ke jalan yang betul dalam setiap kes. Dan apa yang berlaku adalah apabila peguam tersebut telah berkongsikan soal balas antara soal balas beliau dengan seorang saksi di mahkamah, maka terdapat seorang doktor yang telah hadir di mahkamah pada prosiding lanjut dan mengambil nota dia tentang soal-soal balas peguam tersebut. Dan kemudian doktor ini telah membuat suatu siri bual bicara, memberi komen tulisan berkaitan kenapa beliau anggap
soal-soal balas peguam tersebut tidak wajar. Jadi siapakah yang membenarkan orang biasa walaupun dia doktor dan tiada pendapat atau pengetahuan perundangan betul untuk membuat komen-komen berkaitan soal balas peguam itu? Ini diakibatkan oleh peguam itu sendiri. Sebab peguam itu yang keluarkan soal balas dia dulu. Nampak tak? Dan bila benda ni berleluasa, orang biasa pula dia nampak seorang peguam, seorang doktor, kes dera, mungkin doktor pun mempunyai hak untuk beri komen, maka dia akan jadi celaru. Kita tidak boleh menyebabkan rakyat menjadi celaru tentang satu prosedur di mahkamah. Sampai bila mahkamah keluarkan keputusan, orang tidak menghormati keputusan. Tak boleh. Saya masih ingat, saya tidak akan sebut kes ini. Saya masih ingat satu kes yang saya bawa, yang memang pada masa itu 15-20 tahun, dan ada satu lagi 22 tahun dulu, yang menjadi kes diikuti masyarakat umum dan pihak-pihak surat khabar. Saya balik rumah, isteri saya tanya saya, dia cikgu, dia tanya saya, sebenarnya macam mana kes ni? Saya tanya balik, awak dah baca paper? Masa tu tak ada internet. Dah, dia kata dah baca paper. Dah tengok TV, berita pukul 8 tadi? Dah, cukup lah. Itu je? Cukup lah. Saya peguam yang membawa kes tu. Apa yang saya bawa di mahkamah adalah untuk mahkamah menentukan. Biar mahkamah tentukan. Kalau saya cakap kepada awak A, maka awak akan pergi cerita kat kawan-kawan awak di sekolah A, dan kawan-kawan awak akan mengatakan, oh betul lah sebabkan suami dia peguam, mestilah betul. Tapi kalau mahkamah kemudian di hujung perbicaraan membuat keputusan B, maka seolah-olah mahkamah salah. Siapa yang mengelirukan rakyat untuk menganggap mahkamah salah? Saya. I cannot do that. Breach of my ethics. Saya usaha di mahkamah untuk menampilkan pembelaan-pembelaan yang saya boleh tampilkan tanpa penyelewengan fakta, insya-Allah. Dan biar mahkamah buat keputusan. Tapi pada masa yang sama, saya tidak berhak pergi menyampai sana sini. Sampai hari ini, contohnya kes Kenny Ong. Sampai hari ini saya tidak pernah berkongsi apakah dia arahan anak guam saya kepada saya, walaupun kes itu telah tamat hampir 20 tahun yang lalu. Sebab saya kena bawa sampai ke liang lahat. Itulah janji kita. Itulah sumpah profesionalisme kita. Jadi kita betul bertanggungjawab di mahkamah. Kita kena usaha sebaik mungkin di mahkamah. Tapi kita tidak boleh layan kerana komen-komen media sosial terutamanya. Walaupun mereka mempunyai hak bersuara, dan hak bersuara mereka mungkin menyengat hati kita, tapi kita kena berhati cekal. Sebab yang penting di mahkamah, bukan di situ. Bila keluar keputusan, barulah mereka akan nampak. Sebab itulah hakim disarankan untuk menyediakan alasan penghakiman. Sebab habis kes je, ada alasan penghakiman macam kes Najib Razak. Senang ambil contoh dia. Alasan penghakiman Nazlan 800 lebih muka surat. Alasan penghakiman Mahkamah Rayuan 317 muka surat. Semua orang dibaca. Kalau ada persoalan tanya kenapa hakim tak fikir macam ni, ada dalam tu dia fikir tak. Betul. Nampak tak? Sebab itulah kita sebagai peguam kena sabar. Jangan lupa, jangan gairah. Kita kena buat kerja kita di situ dan kita tidak boleh melayan perasaan kita. Kalau kita mula melayan perasaan kita, maka bukan soal kita individu, bukan soal kes kita sendiri, tapi seluruh profesion perundangan dibawa ke tahap yang dipersoalkan. Dan itu kita sebagai pengamal undang-undang tidak boleh biarkan. Saya difahamkan ada pihak-pihak yang mungkin telah membuat laporan berkaitan dengan perkara ini kepada mahkamah dan juga kepada Majlis Disiplin Badan Peguam. Itu kita serahkan kepada pihak berkenaan. Saya bukan tampilkan perkara ini bagi tujuan tersebut, tapi untuk menyatakan kepada rakyat-rakyat yang menampilkan ketidakpuasan hati berkaitan perkara tersebut mempunyai hak untuk tidak puas hati. Sebab itu melanggar etika dalam pahaman jujur saya. Dan saya harap perkara ini dapat dibetulkan supaya bukan sahaja anak syurga bela dapat keadilan, begitu juga orang yang dituduh dapat diberi perbicaraan yang adil di dalam mahkamah. Dan biar mahkamah. Sebelum tu Haji, ini jauh